Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi dalam sesi Garasi TV 3 petang 24 hari bulan Januari. Ini adalah minggu ketiga bagi bulan Januari 2021. Kita akan bercuti besok dan akan bertemu pada 26 hari bulan bagi minggu terakhir bulan Januari. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang bersama semalam. Pesta sakan kita consider jual murah lah semalam, termasuk barang-barang item kita jual murah. Petang ni tetap kita dengan pesta combo. Tuan-tuan tunggu je, saya ada beberapa item saya nak lepas saya kecil dengan harga murah bagi player yang bersaiz 29, 30 dan 31. Ready je anda akan dapat barang murah yang saya letak atas meja ni, semua saya nak lepas spontaneous je dengan harga murah. Tapi kita akan terus ke combo je. Petang ni yang menarik, saya akan keluarkan combo t-shirt final round 500. Kita akan keluarkan 5 helai RM80. Final round tak banyak ada tu. Final round combo t-shirt. Saya akan naikkan juga jaket bomber. Kalau sempat kita akan pergi kepada jaket jean murah, dan kita akan pergi juga pada combo kemeja. Combo kemeja malam ni akan murah RM20, petang ni akan murah RM20 pada semalam. Itu jaminan bagi mereka yang membeli sebelah petang, cuma kombonya tak banyak. Kita standby dalam 20 je saya rasa, itu maksimum dia. Lepas tu kita ada combo seluar 2 helai 80 je yang semalam saya akan sambung lagi. Jadi hari ni combo-komboan je. Selain daripada item seluar saya kecil yang saya akan fly lock dengan harga yang murah, dan saya rasa banyak yang kepala kain, termasuk satu Big E Japan saiz 29 saya nak lepaskan dengan harga lelong je. Untuk membolehkan hari ini ada sedikit pesta opening untuk mereka bersaiz kecil. Item kita akan naik malam ni. Malam ni saya akan naik item Levi's. Jadi malam ni pesta Levi's. Saya akan dapat melihat, lama dah tak tengok seluar. Malam ni saya akan naikkan seluar sebagai pembukaan bagi sesi malam. Tak banyak yang saya nak share. Terutama hari ini artikel yang, 2 artikel telah pun saya naikkan malam tadi. Artikel mengenai pandangan 4 kumpulan pakar yang memberi bayangan bahawa pelaksanaan PKP 2.0 sejak 14 Januari lalu akan gagal. Dan saya naik juga 2 jam saja selepas artikel saya dimuat naik di TMI, artikel di portal berbayar tu, saya naikkan secara percuma je pada saudara baca. Saudara ada 2 artikel untuk saudara baca. Satu adalah pandangan saya mengenai kegagalan PKP 2.0. Yang satu lagi adalah pandangan daripada 4 kumpulan pakar yang memberi gambaran bahawa ancaman sebenar bagi COVID-19 adalah mereka yang positif tapi tidak bergejala dan tidak diuji dan tidak disaring. Selebihnya adalah mengenai isu pendidikan. Masih lagi berpanjang lebar isu pendidikan, sama ada kita akan menjurus pada TV pendidikan atau majoriti rakyat mahukan pendidikan digital dengan syarat kerajaan menyediakan naik taraf di kawasan-kawasan pedalaman dan kawasan-kawasan yang akses internetnya sangat lemah. Dan begitu juga tentang hampir selesai juga saya rasa sekiranya kerajaan menerima nasihat saudara Azmi, aktivis sosial tu, yang mencadangkan supaya diperkenalkan Chromebook secara meluas, kerana Chromebook baru hanya bernilai antara RM300 ke RM400. Dia adalah sebuah gadget yang relevan untuk pendidikan, walaupun tak boleh dimultiply untuk bagi permainan video game dan akses yang lain. Tetapi munasabah, kalau kita dalam keadaan terdesak dan kekurangan wang, maka kerajaan mungkin boleh mensubsidikan Chromebook bagi mereka yang memerlukannya, kerana nilainya hanya RM300-400, dan sekiranya dibeli dalam volume yang tinggi, mungkin kerajaan hanya perlu mendanai sekitar RM200 ke RM250 satu je kalau dibeli dalam volume yang besar. Dan ini menjadikan bajet yang disediakan kepada Kementerian Pendidikan yang mungkin berkurangan dari segi kos operasi sekolah kerana sekolah ditutup, dan biaya yang lebih itu boleh dipindahkan kepada pelajar untuk mendapatkan Chromebook. Begitu juga dengan bajet yang ada kepada Kementerian Komunikasi Saifuddin Abdullah dan kemudian Kementerian Inovasi oleh YB Khairi Jamaluddin. Mungkin boleh ada gabungan dan menyediakan Chromebook ni yang lebih murah dan lebih efisien untuk melaksanakan pendidikan digital. Cuma saya rasa 2 atau 3 bulan masih lagi terseksa, kerana kalaupun kita dapat memberi akses tools ataupun peralatan gadget pembelajaran ni, internet masih lagi satu hal yang akan menimbulkan kekeliruan ataupun menimbulkan rasa tak puas hati utama mereka yang berada di pedalaman. Tapi ramai orang bersetuju bahawa dalam sistem pendidikan moden,
pengajian di televisyen hanya lebih sesuai untuk tutorial je, tidak sesuai untuk mengedukasikan silibus pendidikan premium, kerana ramai kanak-kanak lebih mudah dijaga dan dikawal selia kefahamannya dalam komponen kelas yang kecil, sekitar 25 orang yang diamalkan oleh sistem pendidikan Malaysia. Dan kalau nak kekal dengan kelas 25 orang melalui pendidikan digital, guru masih boleh mengajar walaupun tak semua guru memiliki skill mengajar secara streaming, secara online, bukan online tu, secara streaming, kerana guru mengajar secara langsung. Manakala sebahagian yang lain memberi gambaran bahawa kertas-kertas tambahan boleh saja dikirimkan melalui email dan boleh menggalakkan anak-anak kita menggunakan segala platform streaming ketika belajar, menggunakan teknologi email dan juga komunikasi sama ada melalui Zoom atau WhatsApp group kelas bagi membolehkan mereka berkongsi dan memiliki potensi pemahaman yang lebih tinggi. Kerana seperti mana yang saudara tahu bahawa apabila sekolah dibuka hanya untuk SPM je pun, banyak kes COVID-19 dikenal pasti dan ketika pelajar disaring untuk masuk ke asrama. Ini adalah langkah yang bijak diambil oleh Kerajaan Sabah. Kerana Kerajaan Sabah menyaring semua pelajar SPM yang nak balik ke asrama dan akhirnya mereka dapat 39 orang yang positif. Bayangkan tuan-tuan, sekiranya ada 5 atau 6 yang terlepas dan berada dalam asrama di kalangan pelajar SPM, dan ini menyebabkan jangkitan, dan dengan jarak untuk menduduki peperiksaan pada 22 Februari ini, saya fikir potensi untuk ramai yang dijangkiti dan dikenal pasti positif pada sebelum menjelang peperiksaan adalah tinggi. Kementerian juga mengeluarkan garis panduan bahawa peperiksaan tidak akan dijalankan daripada pusat isolasi ataupun daripada hospital. Berarti kalaulah pelajar SPM didapati positif sebelum peperiksaan, mereka tidak layak menduduki peperiksaan dan terpaksa menunggu pada tahun yang berikutnya. Ini antara beberapa isu rentan yang meletakkan kita dalam keadaan bimbang, terutama pelajar-pelajar SPM. Jadi adik-adik semua, ibu bapa yang ada anak SPM, tolonglah jaga, tingkatkan kawalan kesihatan, tingkatkan kawalan pergerakan anak-anak anda, terutama yang ambil SPM ni tuan-tuan. Kerana 22 bulan Februari ada peperiksaan, jangkitan masih berleluasa. Dan kementerian telah mengeluarkan garis panduan bahawa calon yang disahkan positif dan ditahan secara isolasi ataupun secara warded tidak layak untuk menduduki peperiksaan SPM bagi tahun ini. Ramai juga kawan-kawan saya pagi ini cuba bertanya tentang isu kerajaan membenarkan perarakan typhoon. Dia baca tajuk tuan-tuan, dia orang jadi meradang. Sebenarnya kalau detail tu syaratnya adalah ketat, di mana perarakan dibenarkan hanya dengan 10 orang ya tuan-tuan, dan tiada bunyi-bunyian. Berarti perarakan hari ini hanyalah memenuhi kebiasaan dalam perayaan Thaipusam, iaitu patung Dewa Murugan dibawa berkeliling mengikut laluannya. Cuma hanya 10 orang saja boleh mengiringi patung tersebut dan tiada bunyi-bunyian. Saya fikir ini adalah tolak ansur keagamaan pelbagai bangsa, masyarakat majmuk yang kita kena buat tuan-tuan. Ramai yang cuba memancing saya secara perkauman. Ada yang saya reply dengan menjawab dengan begitu mudah bahawa kita tak perlu masalah tambahan dari segi perkauman ketika kita memerlukan semangat kemalaysiaan untuk melalui detik sukar COVID-19 dan detik sukar ekonomi ni. Jadi tak perlu ditokok tambah dengan kita cuba meloncat dan melompat sebagai orang Islam hanya semata-mata kerajaan membenarkan pergerakan Dewa Murugan mengikut laluan yang selama ini dibenarkan dalam perarakan Thaipusam. Dia akan berarak daripada Jalan Petaling tu hinggalah ke Batu Cave, tapi dengan hanya 10 orang. Dan saya jamin sekatan jalan raya akan dibuat. Pihak polis akan mengawal, pihak tentera pun akan mengawal di bawah akta darurat. Berarti sedikit tolak ansur untuk memelihara perpaduan adalah sesuatu yang dianjurkan. Kerana dia menunjukkan hemah kita. Tapi ramai kawan-kawan saya yang beragama Islam dan Melayu ni tuan-tuan, WhatsApp dan cuba memancing untuk beremosi tentang isu ini seolah-olah dia adalah isu perkauman dan seolah dia bertentangan dengan Islam, seolah dia berlawanan dengan darurat. Tapi saya fikir bahawa memelihara kesejahteraan, kejiranan dan juga semangat Islam sebagai agama yang menghormati kaum dan agama yang lain adalah tinggi. Ini adalah perkataan yang disebut sebagai hemah, sufism dalam kepribadian orang Islam. Tapi saya nampak majoriti begitulah. Mereka akan spin isu kerajaan membenarkan perarakan Dewa Murugan berkeliling mengikut laluan asalnya sebagai isu, walaupun orang tak baca penuh tu bahawa hanya 10 orang je yang dibenarkan. Tiada muzik. Jadi ini saya fikir adalah kelulusan minimal bagi masyarakat India untuk melalui Thaipusam.
Dan saya fikir tak perlulah diperkaum-kaumkan isu ni. Orang politik dia akan bertempik saja di Kedah pergaduhan mengenai cuti Taipusam ni dalam perpanjangan. Saya fikir orang Kedah pun tak peduli. Saya ingat tanya geng Padi Mas ni, Yunjan apa semua ni, dia orang pun tak peduli isu ni kerana pada mereka adalah lebih penting bagaimana kerajaan sepatut fokus dalam perdebatan untuk memastikan kesejahteraan rakyat kekal, terutama ekonomi. Ramai orang kehilangan pekerjaan, ramai orang sedang berada dalam keadaan kesukaran hidup. Daripada ahli-ahli politik masih lagi memilih untuk menjadi juara kaum ketika kita berada dalam keadaan yang sangat genting ni. Itu je kot foto yang saya boleh bagi tahu. Kata di Eropah timbul isu kerana kelewatan pembekalan Pfizer untuk suntikan kedua. Jadi Eropah sedang bergelumang sekarang kerana mereka telah melaksanakan suntikan yang pertama dan mereka mesti mendapatkan bekalan dalam tempoh 21 hari bagi melakukan suntikan yang kedua, terutama England yang telah UK yang telah mencapai 6 juta suntikan. Tetapi sekiranya stok suntikan kedua terlewat dan melepasi 1 hari, vaksin tersebut akan luntur kesannya. Jadi itu antara krisis pembekalan vaksin yang sedang dialami kerana penjadalan dan penghantarannya sedikit tergugat. Tetapi Pfizer telah memberi jaminan pada Kesatuan Eropah mereka akan berusaha untuk memenuhi standard perjanjian, iaitu suntikan kedua akan diberi pada hari ke-21 dalam apa jua keadaan. Apabila suntikan pertama telah diberi, bekalan stok bagi suntikan kedua akan dihantar. Cuma dia akan memperlahankan suntikan-suntikan yang seterusnya kerana stok akan dikawal bagi membolehkan orang yang pertama disuntik dan stok cukup untuk mereka menerima suntikan kedua dalam tempoh 21 hari, dan ini akan menjejaskan juga jumlah orang yang dalam queue untuk mendapatkan suntikan pertama dalam tempoh 21 hari tersebut. Kita harap kita tak hadapi benda ni tuan-tuan bila kita memulakan suntikan pada penghujung Februari ni. Setakat ni Singapura sangat sukses. Indonesia sangat sukses juga dari segi stok. Kerana Indonesia bagusnya kerana mereka menggunakan stok yang tidak direbut, iaitu CoronaVac yang dikeluarkan oleh Sinovac China. Manakala negara-negara lain masih lagi menggunakan stok Pro Barat, iaitu mendapatkan bekalan dari Pfizer kerana Pfizer adalah stok milik kumpulan perubatan Pro Barat. Kerana Pfizer adalah syarikat yang berpekalan di Amerika, UK dan juga di Jerman. Kerana Pfizer berkongsi dengan BioNTech bagi keluaran vaksin Pfizer kali ini. Kita ada berapa orang view sekarang, Amin? 436. Itu yang saya share kepada saudara. Pertama yang saya bagi tahu, kata walaupun ada ura-ura mengatakan kita akan melalui PKP lockdown penuh pada 4 bulan ni, saya masih fikir dia adalah satu kabar angin, tapi telah disebarkan secara meluas bahawa Malaysia akan lockdown, pengumuman lockdown pada 4 Februari untuk menutup sepenuhnya operasi di Malaysia, dengan sebaran yang mengatakan bahawa surat telah diterima oleh Persatuan Penghilang-Penghilang dan juga oleh komuniti pelabur daripada Eropah. Saya fikir itu adalah palsu sama sekali, tuan-tuan, kerana jarak untuk mencapai keputusan tersebut masih lagi jauh. Proses look and see until 48 hours sehingga 48 jam sebelum 4 hari bulan Februari masih lagi dipantau oleh kerajaan. Walaupun Menteri Kesihatan mengatakan kluster terbesar adalah datang daripada kluster penghilangan industri dan juga pembuatan, tapi saya fikir kata dia regimentasi untuk lockdown seluruh Malaysia adalah tidak munasabah kerana kita akan menanggung kerugian lebih kurang 2.6 bilion ke 3 bilion ringgit sehari. Cara yang paling baik adalah dengan membiarkan sekarang rundingan dijalankan oleh tiga pihak, iaitu kerajaan, hospital swasta dan pihak insurans, untuk memastikan ada dana yang disalurkan oleh pihak insurans kerana pihak insurans telah menunjukkan solidariti dan juga rasa ihsan mereka untuk menjadikan mereka yang memegang insurans boleh membuat tuntutan pada satu jumlah yang sesuai dan munasabah. Walaupun sebenarnya COVID-19 adalah tidak digariskan sebagai layak untuk tuntutan insurans. Yang kedua, kita biarkan dulu untuk kerajaan menyusun strategi bagaimana memastikan bahawa walaupun kluster tersebut wujud di kilang-kilang tertentu, kemungkinan lockdown atau penutupan atau sanitasi hanya akan dibuat di kilang-kilang yang terlibat, tanpa perlu merencatkan keseluruhan operasi kilang-kilang negara kita, tuan-tuan. Kerana apabila kita rencatkan keseluruhan, kadar orang kehilangan kerja dan kadar jumlah kilang yang akan muflis akan meningkat lebih tinggi. Jadi jangan bakar kelambu kerana seekor nyamuk. Saya tak fikir akan ada lockdown penuh pada 4 bulan. Apa yang kita nak buat sekarang ni adalah memastikan ujian swab dapat dibuat. Orang-orang yang menjadi perumah yang sihat ni juga boleh menawarkan diri sekiranya mereka berada dalam zon merah. Yang kedua adalah mendapatkan khidmat sektor swasta, terutama hotel yang boleh menjadikan tempat isolasi. Cuma modalnya adalah siapa yang akan membayar kepada pihak hotel. Untuk pengetahuan mereka yang bertanya tentang ujian swab adalah percuma.
Ramai yang masih tak tahu tu bahawa selagi anda rakyat Malaysia, ujian swab adalah percuma. Ramai yang masih lagi bertanya mengenai suntikan vaksin. Selagi anda rakyat Malaysia, suntikan adalah percuma. Ramai yang masih bertanya bahawa rawatan apabila anda disahkan positif, selagi anda adalah rakyat Malaysia, adalah percuma. Jadi jangan keliru dan jangan campur adukkan maklumat ketika saudara membuat posting ataupun kenyataan ketika anda tak tahu keseluruhan gambaran mengenai apa yang sedang anda sebarkan. Ingat ada 2,000 lebih saman telah dikeluarkan oleh pihak SKMM kepada mereka yang menyebarkan maklumat tidak tepat mengenai COVID-19. Jadi berhati-hati ketika anda membuat kenyataan. Saya harap anda membaca saja kedua-dua artikel yang saya muat naik tengah malam semalam adalah petikan daripada The Malaysian Insight, pandangan 4 kumpulan pakar mengenai masalah sebenar dalam usaha melandaikan lengkuk jangkitan. Dan hari ini adalah tambahan daripada saya punya artikel yang saya tambah dan letak di situ share dengan saudara. Kerana kedua-dua artikel ni tak boleh dibaca percuma kerana dia adalah portal yang perlu dilanggar dengan bayaran RM80 untuk 6 bulan. Tapi saya minta izin daripada editor kerana ini untuk kesejahteraan dan juga demi kelestarian orang. Kita share je maklumat ni secara percuma sebagai sumbangan kita untuk memberi sedikit input je. Kita ada siapa pun ada jalan penyelesaian yang total, tuan-tuan. Setiap orang memainkan peranan untuk memberi input, tapi pastikanlah yang saudara beri bukan fitnah. Yang saudara beri pandangan itu bukanlah mengkucak-kacirkan lagi keadaan. Itu je saya rasa dengan 500 kita ada sekarang ya. 496 lebih 500 tu saya nak mulakan sesi je. Mengenai siapa yang bertanya saya mengenai kabinet Joe Biden tu saya nak jawab. Saya dah baca dah bahawa itu hanyalah nama yang disenaraikan. Tapi kita boleh anggap bahawa 100% akan diluluskan oleh Senat apabila dia kemukakan oleh Senat sebagai kabinet ataupun kita disebut sebagai kumpulan pentadbir yang akan berada di bawah kabinet Joe Biden. Mereka yang risau mengenai 5 Yahudi yang berada dalam kabinet Biden tak perlu kelang kabut, tuan-tuan, sebab memang dalam sejarah Amerika, Yahudi berada dalam lantikan kabinet dan pos-pos kanan di Amerika bukanlah pelik. Pada tahun 89 hingga 1994, Madeleine Colden Albright. Dia nama Madeleine Albright, nama Yahudinya disembunyikan. Beliau adalah seorang Yahudi. Beliau adalah seorang menteri luar di bawah pimpinan saya tak ingat Bush saya waktu tu. Ada seorang menteri luar yang sangat pro kepada Israel. Bagi mereka yang bertanya mengenai bahawa kenyataan Bilken, setiausaha orang kanan lah, belum dilantik lagi orang kanan Biden, yang mengatakan bahawa Amerika akan mengekalkan kedutaan di Baitul Maqdis atau di Jerusalem. Jangan panik kerana saya fikir kata Biden seorang yang matang, dia tak akan memulakan langkah pertamanya dengan mengkucak-kacirkan keadaan. Tolong faham apabila saudara menyebut perkataan tersebut, saudara juga menyertakan ayat penuh. Walaupun dalam menyebarkan maklumat, jangan buat maklumat terpilih kerana saudara nak tiupkan sentimen anti-Yahudi. Saudara hanya menyebut bahawa setiausaha jurucakap Biden menyebut mengenai Biden ingin mengekalkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Tetapi sambungan penuh pada ayat tersebut juga menyebut bahawa usaha-usaha untuk memerdekakan Palestin akan diteruskan. Sebab itu saya kata pastikan anda membaca dan anda menjadi orang yang adil dalam menyebarkan maklumat. Maklumat bukanlah semata-mata untuk meniupkan kebencian, tapi maklumat adalah untuk mengajarkan kita semua memahami kebenaran. Ingat tu, setiap kali saudara rasa saudara menjadi seorang yang ataupun kita sebut seorang mu'alim, iaitu orang yang menyebarkan sesuatu yang saudara-saudara rasa saudara tahu, mu'alim, pemilik ilmu, pemilik pengetahuan, pemilik maklumat. Sebarkanlah maklumat itu secara adil. Jadi dalam kes Biden, saya tak pro Biden, tuan-tuan. Tak ada apa-apa pun. Cuma saya nak bagi tahu dari segi maklumatnya. Kenyataan penuh adalah mereka akan mengekalkan kedutaan Israel, kedutaan Amerika di Baitul Maqdis. Tetapi usaha untuk mewujudkan sebuah negara merdeka Palestin akan diteruskan. Kita pun secara matang kita perlu faham Biden belum lagi membentuk pasukan kabinetnya secara rasmi. Saya tak fikir dia akan buat huru-hara dengan membuatkan begini, tuan-tuan. Apabila berada di tempat Biden, dia tidak boleh menjadi pro-Palestin atau pro-Israel dalam membuta tuli kerana dia adalah seorang tokoh yang diharapkan untuk mencapaikan jalan rundingan damai di dalam kedua-dua pihak. Menentang dan juga menggeserkan hubungannya dengan Yahudi akan menyebabkan beliau menghadapi musuh tambahan dalam politik domestik di Amerika. Tetapi pada masa yang sama kita faham bahawa bila telah menyebut komitmen dia dalam kenyataan tersebut bahawa sebuah negara Palestin merdeka akan dibentuk, itu kenyataan awalnya bahawa Baitul Maqdis akan kekal sebagai pejabat kedutaan Amerika Syarikat, dan Amerika akan meneruskan usaha untuk memastikan wujudnya sebuah negara Palestin merdeka. Ingat tu itu ayat penuh dalam kenyataan semalam.
Kabinetnya kali ini dipenuhi oleh wanita, juga berdarah Asia, juga orang kulit hitam, kerana Biden mengambil kira beliau menerima 12.5% undi popular daripada pengundi kulit hitam. Daripada keseluruhan undi itu, tuan-tuan, beliau menerima 12.5% undi adalah kulit hitam. Berarti beliau mendapat sekitar 90% undi kulit hitam dan juga undi pelbagai kulit berwarna di Amerika ketika beliau bertanding, kerana ada Kamala Harris di situ. Kerana Kamala Harris adalah seorang berdarah India, Jamaica. Jadi tak heranlah dalam kabinet ni ada keunikan kerana ramai yang berdarah African American dan ramai wanita berada dalam kabinet Biden. Itu saja yang saya boleh sentuh. Harap tak ada, kalau ada soalan saya jawablah sikit, cepat kita, tapi kita nak pergi meniaga juga sebab saya nak lelong banyak barang ni. Tuan-tuan pun excited nak ambil barang, nampak. Ada yang bertanya kenapa tak menanganinya cara Thailand. Nak tangani macam mana Thailand tidak menghadapi kes yang teruk macam kita. Kerana daripada awal lagi Vietnam dan Thailand, kita tak boleh buat comparison Apple dengan durian. Dalam kes ni buat apple to apple adalah kita dengan Korea dan kita dengan Jepun. Iaitu dua negara yang pada awalnya berjaya tetapi akhirnya gagal. Thailand adalah sebuah negara yang pertama saya bagi tahu pada saudara adalah gerakan industri di Thailand adalah gerakan jalankan oleh rakyat jelata. Yang kedua adalah Thailand menutup ekonominya dengan cepat kerana ekonomi Thailand adalah ekonomi pelabur asing yang dijalankan oleh rakyat tempatan. Itu dia tutup cepat kerana ekonomi pelabur asing dijalankan oleh rakyat tempatan. Masalah kita adalah masalah kerana kita adalah memiliki 4 juta tenaga buruh asing. Yang rasmi dia sebut 2 poin lebih tetapi kita ada 4 juta tenaga buruh asing. Tenaga buruh asing yang berada di sini juga hampir separuh tidak berdaftar. Sampai separuh adalah mereka yang datang secara ilegal. Hampir separuh daripada mereka yang apabila mereka ingin mendapatkan kos rawatan, mereka perlu membayar bagi kos rawatan. Ataupun mereka akan ditangkap ataupun mereka akan dianggap pendatang ketika mereka pergi melaporkan diri untuk ujian swab. Kerana mereka adalah pendatang. Datang kosong, kata kosong. Tidak berdokumen. Jadi nature demografi yang berada di Malaysia dan nature demografi yang berada di Thailand sangat berbeza. Kerana Thailand adalah sebuah negara berorientasikan mandiri buruh. Sedangkan kita adalah sebuah negara yang bersifat mendapatkan pelabur tidak mandiri buruh. Jadi kita ambil pelajaran kerana sikap kita sendiri. Sekarang kita bayar sikap kita kerana dulu orang Malaysia memilih pekerjaan yang dianggap mencapai standard KKK saya kata tu. Standard pekerjaan yang boleh dijadikan kerjaya, kegemilangan, kerja yang boleh mendapatkan kedudukan, kemudian kewangan yang baik. Daripada kewangan yang baik boleh memiliki kereta, kediaman, kad kredit. Kita nak semua KKK tu. Tuan-tuan, sekarang kita kena bayar apa yang kita laburkan selama 30 tahun apabila kita menjadi negara industri semikonduktor dan industri pelabur asing tetapi tidak berjaya menyediakan buruh tempatan. Kalau dibandingkan pula dengan Korea dan Jepun, kita berada dalam keadaan lebih baik. Kalau walaupun Jepun adalah sebuah negara maju yang sangat berdisiplin rakyatnya, mereka masih gagal menanganinya kerana Jepun mengalami jangkitan hampir 400,000 dengan angka kematian yang tinggi. Korea pada satu peringkat disenaraikan, Malaysia, Korea dan Vietnam disenaraikan sebagai negara contoh. Sehingga penghujung September tahun lepas, Malaysia mengalami ledakan jangkitan, Korea juga mengalami ledakan jangkitan dan hanya Vietnam saja yang berjaya bertahan hingga sekarang. Dan sebab itulah kita disebut di seluruh Asia, disenaraikan oleh majalah ekonomi bahawa Vietnam dan Thailand dua negara yang mencapai pertumbuhan ekonomi paling tinggi ketika negara-negara lain sedang mengalami kemeruduman kerana COVID-19. Itu yang saya boleh jelaskan. Keadaan tak sama dengan kita dengan Thailand, tuan-tuan. Kita berada dalam struktur yang berbeza. Akses pintu masuk ke negara kita sangat banyak. Berbanding Thailand di mana akses pintu masuk antarabangsa hanya berlaku di Bangkok. Thailand tidak melalui pilihan raya kerana mereka mempunyai kerajaan yang stabil apabila kerajaan tentera bergabung dengan kerajaan politik pro tentera telah membentuk kerajaan. Thailand mengamalkan diktator yang mudah, tuan-tuan, apabila semua pemimpin pembangkang ditangkap dan dikurung. Jadi rakyat tak ada banyak masalah kerana tentera menggunakan kekerasan untuk mendidik dan juga memaksa rakyat dia mematuhi peraturan. Itu harga yang mereka bayar pula. Walaupun hak asasinya kurang tetapi keberkesanan negara menangani isu semasa adalah baik. Seperti mana China yang diperintah oleh komunis, mereka kekurangan isu hak kemanusiaan tetapi rejim komunis berjaya menjadikan rakyat China tunduk dan patuh pada apa sahaja arahan. Jadi kita kena bayar juga kerana kita nak sangat banyak hak asasi, tuan-tuan. Tuan-tuan tak dapat beli burger pun tuan-tuan bising. Tuan-tuan tak dapat keluar berjalan pun tuan-tuan bising. Berarti bagi masyarakat yang bising-bising kerana hak asasinya sangat besar, maka dia perlu membayar setiap kebebasan. Dan kebebasan ini dibayar selagi banyak kebebasan, selagi banyak itulah jangkitan berlaku. Jadi apple ke apple untuk kita dengan Thailand dan apple ke apple untuk perbandingan kita dengan China sangat berbeza kerana mereka diperintah oleh kerajaan politik rejim. Berbanding kita politik demokrasi yang rapuh dan tidak berada dalam keadaan yang kuat untuk mengendalikan rakyat. Dan berada lagi dalam keadaan buruk kerana rakyat tidak menghormati keadaan pemimpin politik sekarang kerana kecelaruan yang berlaku
sejak tempoh 2 tahun lebih ni kita berada dalam keadaan apa kita sebut sebagai dilema politik. Itu je. Kita ada 500 lebih kan? Saya akan mula melelong. Saya ada soalan ni yang munasabah untuk saya ambil. Tu munasabah satu saya jawab tu pasal dengan Thailand tu tak boleh beza apple dengan durian tu, dalam keadaannya sangat berbeza. Tapi pengajaran untuk kita. Begini, ujian swab ni dia bukan isu tuan-tuan nak atau tidak. Yang saya tulis dalam rencana saya adalah begini tuan-tuan. Ambil faham Ujian swab bukan masalah kita. Kita tak nak. Kita semua kalau boleh nak. Okey, ingat ujian swab bukan itu isu dia. Ujian swab kalau berlaku percuma. Tester ujian swab sangat murah, RM6 je satu. Sangat murah tester dia. Masalah yang paling besar apabila kita semua buat ujian swab dan kita dikesan positif. Macamlah saya kata kan. Satu budak sekolah nak pergi ke asrama, dia kata 5. Di Sabah sahaja, 39 positif. Maksudnya kalau budak tu tak pergi ke asrama untuk ambil SPM, kita tak tahu 39 budak tu positif. Sekarang 39 tu ada kontak di rumah. Jadi kita ambil gambaran tu sebagai gambaran, wah banyaknya. Bila ada test dia ada. Bila ada test dia ada. Apa yang kita sedang rancang, yang patut kita rancang sekarang adalah semua orang pergi swab, terutama orang sihat. Orang macam saya, macam Jack ni, sihat, dia 24 jam tu, tu. Melompat ke sana kemari. Orang macam ni bila kita pergi swab, dah tentu kita akan berada dalam tahap 1 kalau kita positif. Confirm. Sebab kita sihat. Yang kita nak sekarang ni, tolong sahkan saya sihat. Betul ataupun saya sihat bergejala. Bila sihat bergejala, kita tahap 1. Berarti tahap 1 kita kena buat komitmen pula bahawa kita sanggup mengisolasikan diri kita 7 ke 10 hari je tuan-tuan. Sebab tu semalam 4,000 lebih orang keluar. Berarti itu adalah orang yang diswab, disahkan positif, kurung dia 7 hingga 10, kuman tu hilang sendiri. Kerana mereka adalah orang yang kuat. Cuma kita nak asingkan dia supaya dia tak jangkit pada orang. Jadi dalam teknologi ujian swab yang kita nak sekarang, swab dibuat, dan kalau kita kesan tahap 1 dan tahap 2, kita nak melatih sistem bagaimana pengasingan ini dibuat. Kempen itu harus begitu. Bukan dengan sekat sana, sekat sini. Kempen dia adalah membawa sebanyak mungkin orang swab, kemudian latih rakyat Malaysia yang diswab dan dikenal pasti. Tahap 1 lah, iaitu tidak bergejala. Ataupun tahap 2, bergejala ringan. Supaya orang ni pula kemudian berdisiplin. Disiplin tu secara rejim atau secara paksa, secara denda kalau mereka melanggar perintah, kita laksanakan dulu. Untuk mereka membuat isolasi mandiri, kendiri, supaya tak berlaku jangkitan. Daripada kita biar cara sekarang, tunggu sakit masuk ward, tunggu sakit masuk ward, tunggu sakit masuk ward, berarti kita mengadakan kaedah rawatan, tidak prevention. Okey, orang kata prevention adalah PKP. PKP punya prevention adalah tidak berkesan. Kerana orang-orang sihat masih bergerak. Kerana 30% sektor perkhidmatan awam dibenarkan berjalan. Peniaga-peniaga kecil keluar beli masih boleh tuan-tuan. Kita hanya PKP dari segi untuk tidak menambahkan jangkitan menjadi lebih tinggi dan mendadak. Tetapi untuk menurunkan lekuk landaian, dia memerlukan ujian swab, terutama di kalangan mereka yang sihat dan tidak bergejala. Supaya mereka tidak menjadi ejen perumah yang pergi ke sana sini dengan alasan mereka sihat, tetapi mereka lah sebenarnya yang sedang menyebarkan angka demi angka. Tetapi orang ni bila sebar, dia tak masuk wad. Sebab saya sihat, saya jalan. Jumpa orang yang mudah dijangkiti berwabak. Katalah saya pergi dan jumpa orang. Orang yang sakit tu sebenarnya, yang kita kata kontak tak dapat dikenal pasti. Kontaknya saya lah tu, orang sihat yang tidak bergejala. Sebab orang nak tuduh saya, aku adalah jumpa dengan Zainal, tapi nama saya tak akan terlintas kerana saya tak batuk, saya tak bergejala. Saya pergi pula jumpa Dolah, jumpa Abu. Jadi saya tidak akan berada dalam rekod orang yang akan mengesyaki siapakah kontak yang menjadikan punca dia kena. Sebab tu sekarang kita jumpa banyak garisan yang mengatakan kontak tak dapat dikenal pasti. Gini, ambil je fakta. Tahap sekarang jangkitannya banyak, kematian kurang. Bererti gelombang yang pertama melanda Eropah itu kumannya lebih kuat. Sebab itu saudara dapat melihat angka kematian yang berlaku di Eropah pada gelombang yang pertama, Itali, UK, kadar kematiannya sangat tinggi. Gelombang yang kedua berlaku, kadar jangkitannya tinggi, tapi kadar kematiannya adalah lebih rendah. Ini tengok nisbah angka yang betul-betul, tuan-tuan. Tengok nisbah angka yang paling betul-betul, kerana jangkitan kali ini adalah jangkitan yang pantas dengan sama ada varian DG614, D614G, sama ada varian V511 dan juga varian Afrika yang dikenal pasti ini. Semua pakar bersetuju varian-varian mutasi yang baru ini hanya menyebarkan jangkitan secara pantas, tetapi tiada bukti sains dia membunuh. Cuma angka kematian jadi tinggi apabila rentas jangkitan menjadi tinggi. Mereka yang ada asma, mereka yang ada masalah akut pernafasan, mereka yang ada penyakit 3 serangkai, mereka yang ada buah pinggang, darah tinggi dan lemah jantung, terdedah lebih ramai. Jadi mereka ni yang mati. Yang ramai bukanlah purata angka dijangkiti, tetapi wabak telah pergi kepada kumpulan sasaran yang tak dapat menanggung serangan virus COVID-19.
itu angka kematian meningkat. Sebab tu bila saya kata kita rentas sempadan, apabila rentas sempadan ni berlakunya selalunya adalah orang muda dari negara zon merah, orang muda dari wilayah zon merah pulang ke kampung, pergi mengunjungi orang tua di zon kuning dan zon hijau. Ini yang punca dia apabila orang yang dikatakan sihat tetapi tidak orang yang positif tapi tidak bergejala telah menyebarkannya secara rentas sempadan kepada warga tua ataupun golongan yang mudah bergejala dan akhirnya terancam akibat virus ni. Jadi tiada bukti sains tuan-tuan untuk mengatakan bahawa virus ni lebih cepat membunuh berbanding apa yang Itali alami, apa yang UK alami dan apa yang French alami dengan teruk ketika virus ini melanda pada kali pertama. Di negara kita sebenarnya tuan-tuan antara negara yang paling hebat sekali kerana jangkitan dengan angka kematian hanyalah 0.3% je, sangat rendah tu. Berbanding negara-negara lain di mana angka jangkitan dan purata kematian sangat tinggi. Ambil saja Indonesia tuan-tuan, jangkitannya adalah 1 juta sekarang, angka kematiannya adalah 29,000. Berbanding dengan kita, angka jangkitan adalah 200,000, iaitu 1/5. Kerana dia adalah 1 juta, kita 200,000, lebih kurang 1/5. Tetapi angka kematian kita jauh. Kita hanya mencapai angka jangkitan dia hampir 28,000 sekarang. Kita hanya 600 lebih. Faham tak? Purata jangkitan adalah sangat tinggi. Tetapi purata kematian, nisbah kematian antara Malaysia dan Indonesia adalah sangat jauh. Kerana satu adalah Indonesia sukar untuk mendapatkan akses rawatan hospital kerana rakyat yang ramai. Tetapi hospitalnya kurang. Yang kedua adalah penyediaan rawatan berkelas ICU yang sangat rendah dan tidak tersusun di Indonesia boleh memberi peluang lebih kepada rakyat Malaysia kerana kita mempunyai ward ICU milik kerajaan dan swasta hampir di mana-mana. Kadar purata rawatan kesihatan kita berdasarkan demografi kawasan juga sangat rapat di mana hampir setiap, saya tak ada kata tepat tapi mungkin setiap 30 km kita memiliki pusat rawatan kesihatan sama ada bersifat klinik desa ataupun hospital daerah. Itu saja saya jelaskan kepada saudara, saya tak boleh panjang lagi. Itu yang sekarang ni menjadi pertikaian bahawa apabila saudara buat swab, saya lebih sadangkan saudara swab. Banyak kan orang tu dia option tu. Saudara buat saja swab di klinik kerajaan. Elakkan pergi pada klinik swasta. Itu satu benda lagi yang kita nak kena baiki. Dalam sistem ni, apabila ke depan, pihak insurans bersetuju untuk campur tangan dan menyumbang. Insurans ni tuan-tuan bagus dia. Selama ni saya anggap dia ni Yahudi made in Malaysia. Tapi pihak insurans dan kerajaan telah mencapai persepahaman. Selepas ni, semua pemegang insurans boleh mendapat sejumlah wang bagi membolehkan ujian swab ni dibuat. Saudara tak boleh marah klinik swasta. Klinik swasta swab saudara, dia kena bayar charge kepada makmal sebagai klinik private. Kita buat dengan kerajaan, makmal yang dimiliki kerajaan tak akan charge kerana ini adalah klinik kerajaan. Jadi apa yang kita nak betulkan dalam kempen kita kepada kerajaan adalah bila swab ni dibuat, kemudian datangnya insurans yang boleh menjamin kalau kita pergi kepada swasta pun, swasta akan merendahkan kos ataupun swasta akan claim bayaran tersebut pada insurans. Ataupun pihak kerajaan menganggap sekarang apabila kita mahu menjalankan ujian swab secara besar-besaran, tiada charge daripada 63 makmal yang dimiliki oleh kerajaan dan swasta kepada klinik swasta supaya klinik swasta juga menyumbang dari segi khidmat kedoktoran dengan memberikan test swab yang murah tanpa di-charge ketika mereka menghantar sampel swab ke makmal. Kerana tak semua klinik swasta mempunyai makmal. Bila dia nak murah kepada saudara tak boleh. Kerana dia ada komitmen untuk bayar kepada makmal. Jadi ekologi dia perlu diperbaiki dengan syarat kerajaan bersetuju bahawa PKP bukan jalannya. PKP hanya akan berkesan kalau kerajaan memberi fokus kepada dasar swab semua orang dan untuk bolehkan semua orang swab betulkan ekologi ekonomi dia. Pertama, swab dimurahkan, charge untuk makmal memproses ujian swab tidak ditinggikan kerana klinik itu klinik swasta, tetapi di dalam kempen kita nak swab rakyat Malaysia ni, kita menganggap semua orang collaborate di bawah semangat ini adalah kempen kesihatan. Kemudian apabila datang insurans akan membayar piawaiannya. Sekurang-kurangnya kita boleh claim insurans daripada premium yang kita ada ataupun pembelian yang kita ada pada kadar sekurang-kurangnya mengawal 70% atau 80% kos swab. Sebab kos swab kalaupun RM80 ataupun RM150 adalah kos yang sangat rendah bagi insurans untuk membantu berdasarkan premium yang telah kita bayar. Ginilah. Besok buka barbershop nanti dia kata tak ada kluster daripada Pomen. Nanti bandar pula minta tak ada kluster daripada bandar. Lepas tu saya bagi tahu semua orang minta. Berarti saya fikir kata saya tanya pada saudara bahawa barbershop adalah radiusnya juga adalah sangat berpotensi kerana dia adalah kawasan yang tertutup, pelanggan berada lama, perkongsian ruang kitar udara yang sangat sempit. Dia pun berpotensi tu tuan-tuan. Jadi saya fikir saya tak tahu macam mana. Ini analogi saya aja. Tetapi saya kata kalau barbershop minta nanti
aksesori kereta pun minta. Dia pun kata dia hanya menerima 10 pelanggan sehari. Di mana setiap pelanggan akan berjurang waktu 1 jam. Lepas tu datang pula kedai washcar pun minta. Dia kata dia lagilah bersih. Tempat dia semua ada sabun, semua menggunakan alat pencuci kimikal. Jadilah sekali kita akan jadi balik kepada tak payah ada PKP kerana semua orang rasa mereka bukan penyumbang kepada kluster. Itu je pandangan saya. Terima kasih. Kita akan pergi pada acara sekarang. Saya akan belanja untuk saiz